Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Zulaikha Hanadi binti Mazuki. Nombor metrik I19304-302. Bagi syukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh Ustazah, dan syukur kepada Allah juga kerana saya diberi kesihatan yang baik untuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Saya akan meneruskan presentasi saya. Saya mendapat tajuk banyak makan dan Zunun Al-Misri. Kita pergi kepada slide yang pertama. Saya akan menerangkan mengenai definisi dan dalil banyak makan. Banyak makan bermaksud makan secara tidak sopan dan berlebihan. Seseorang itu mengambil makanan dengan kuantiti yang banyak sehingga menyebabkan kemudaratan kepada dirinya. Lebih mudah untuk kita fahami, iaitu seseorang itu mengambil makanan dengan kuantiti yang banyak sehingga menyebabkan pembaziran, yakni maksudnya tamak halobalah. Dalil yang dapat saya berikan adalah daripada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini Allah nak menasihati umatnya agar tidak makan berlebihan kerana akan memberi kesan buruk terhadap kesihatan. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu ciri-ciri banyak makan. Saya nyatakan di slide ada 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah makan dan minum berlebihan, yakni mengambil makanan atau minuman secara berlebihan sehingga menyebabkan pembaziran. Seterusnya, ia di luar kemampuan ataupun keupayaan individu tersebut. Contohnya, seseorang itu masih meneruskan makan walaupun perutnya sudah kenyang. Poin yang kedua adalah tidak mengutamakan orang lain, yakni seseorang itu mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghiraukan orang sekeliling. Seseorang itu bersikap tamak ketika makan dan minum. Contohnya, seseorang itu ketika berada di majlis jamuan makan, seseorang itu menghabiskan makanannya sendirian dan tidak menyimpannya dekat orang lain. Poin yang ketiga adalah makan dan minum tidak ikut jadual. Kita tahu setiap orang perlu mengikut jadual makan yang telah ditetapkan, iaitu mengambil makanan pagi, mengambil makanan tengah hari, mengambil makanan petang dan mengambil makanan malam. Poin yang keempat adalah makan dan minum secara tidak sopan. Bermaksud dekat sini makan dan minum secara tidak beradab. Kita tahu ada adab makan. Kita perlu makan menggunakan tangan kanan, makan secara perlahan dan mengambil makanan yang berdekatan dengan kita. Contoh poin kat sini, berkemungkinan seseorang itu dia makan dengan gelojoh ataupun makan menggunakan tangan kiri. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu akibat makan banyak. Saya nyatakan di slide ada 4 akibat. Yang pertama adalah menggalakkan pembaziran. Yang kedua adalah tidak mendapat keberkatan Allah. Yang ketiga adalah lalai menunaikan ibadat. Dan yang keempat adalah menjejaskan kesihatan tubuh badan. Saya akan menguraikan satu persatu daripada poin-poin tersebut. Poin yang pertama adalah menggalakkan pembaziran. Makan banyak boleh mengakibatkan pembaziran kerana seseorang individu itu mengambil kuantiti yang banyak dan tidak mampu untuk menghabiskan makanan tersebut. Islam amat melarang umatnya melakukan pembaziran, sehingga kan Allah SAW menyifatkan seseorang yang melakukan pembaziran itu sebagai saudara syaitan. Poin yang kedua adalah tidak dapat keberkatan. Nabi SAW sangat menekankan mengenai keberkatan agar kita tidak terlepas mendapat keberkatan. Akan tetapi kita tidak tahu keberkatan itu ada di mana. Maksudnya di sini keberkatan itu ada di makanan yang telah kita makan ataupun sisa makanan yang kita tinggal. Maka disebabkan itu Islam melarang umatnya melakukan pembaziran. Poin yang ketiga adalah lalai menunaikan ibadat. Banyak makan menyebabkan seseorang itu malas ataupun melambat-lambatkan untuk menunaikan ibadat kerana perutnya terlalu kenyang ataupun dia penat untuk melakukan sebarang aktiviti. Poin yang keempat adalah menjejaskan kesihatan tubuh badan. Maka banyak juga boleh menyebabkan kesihatan tubuh badan kita terjejas. Ini kerana kita tidak mengetahui kandungan yang ada di dalam makanan tersebut.
Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu cara-cara menjauhi banyak makan. Yang pertama adalah makan makanan yang halal dan seimbang. Yakni makanan yang halal iaitu makanan yang mengikut syariat, dan makanan yang seimbang iaitu makanan yang berkhasiat dan memberikan tenaga kepada tubuh badan kita. Okey, yang kedua adalah mengutamakan orang lain semasa makan, yakni tidak mementingkan diri sendiri dan menyimpan makanan kepada orang lain. Okey, poin yang ketiga adalah tidak membeli ataupun tidak menyediakan makanan secara berlebihan ataupun dengan kuantiti yang banyak. Okey, poin yang keempat adalah makan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan yang kelima adalah mengamalkan makanan mengikut sunnah Rasulullah. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu faedah kita menjauhi banyak makan. Okey, saya nyatakan di slide ada 4 faedah. Yang pertama adalah sihat tubuh badan dan akal fikiran. Badan yang sihat dan bertenaga akan melahirkan pemikiran yang sempurna akalnya. Badan dan otak saling berkait rapat. Otak akan menjadi cerdas apabila badan kita sihat dan cerdas. Okey, poin yang kedua adalah menghindari sifat malas. Seseorang itu akan terhindar daripada sifat malas dan suka menangguhkan kerja. Ini disebabkan oleh had pengawalan makanan. Okey, poin yang ketiga adalah mendapat keberkatan Allah. Okey, keberkatan adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka yang bersederhana dalam makan. Jika rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada keberkatan, maka akan cukup walaupun sedikit. Jika tiada keberkatan dalam rezeki itu, walaupun diberikan banyak, masih tidak cukup. Poin yang seterusnya ialah mengelakkan pembaziran. Pembaziran adalah sisa makanan yang dibuang ataupun tidak dimakan. Jika seseorang itu makan tidak berlebihan, akan mengelakkan pembaziran. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu beberapa tokoh. Okey, tokoh yang saya dapat ialah Zunnun al-Misri. Okey, nama beliau adalah Abu Al-Faid Sauban bin Ibrahim al-Misri. Beliau adalah salah seorang wali Allah dan beliau adalah seorang tokoh sufi besar di abad ketiga Hijrah. Beliau dilahirkan di Akhmim, sebuah kota kuno di tepi timur Sungai Nil dan dataran tinggi di Mesir pada tahun 796 Masihi bersamaan 180 Hijrah. Beliau mendapat gelaran Zunnun ataupun yang bermaksud penguasa ikan Nun adalah kerana dalam sebuah hikayat setempat disebutkan kisah ketika Zunnun menumpang sebuah kapal di suatu perjalanan. Di tengah laut, tiba-tiba seorang saudagar yang ikut serta di kapal tersebut kehilangan permatanya yang amat berharga. Kerana satu alasan tertentu, tuduhan pencurian lalu ditujukan terhadap Zunnun. Dalam keadaan tersiksa dan teraniaya itu, beliau mendongakkan kepalanya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkaulah yang Maha Tahu." Mendadak ketika itu pula, muncullah ribuan ekor ikan Nun ke permukaan air, lalu mendekati kapal sambil membawa permata yang lebih besar dan indah di mulut ikan-ikan tersebut. Zunnun lalu mengambil salah satu permata dan menyerahkannya ke saudagar tersebut. Sejak peristiwa itu, mereka menggelarnya Zunnun, iaitu sang pemilik ikan Nun. Zunnun wafat pada tahun 245 Hijrah bersamaan dengan 856 Masihi dan beliau dimakamkan berdekatan dengan makam Amru bin Ash dan Uqbah bin Al-Harun. Okey, kita tengok slide yang seterusnya, iaitu pendidikan dan sumbangan beliau. Dari segi pendidikan, beliau pernah belajar dengan Imam Malik bin Anas di Madinah dan sering bertemu dengan Ahmad bin Hanbal dan Ma'ruf al-Kahki. Semuanya adalah tokoh-tokoh tasawuf terkemuka pada zaman itu. Zunnun al-Misri pernah juga mengikuti pengajian dengan Ahmad bin Hanbal. Beliau mengambil riwayat-riwayat hadis dari Malik, Al-Lais dan lain-lain. Gurunya dalam bidang tasawuf adalah Sya'ran al-Aq ataupun Israfil al-Maghribi yang menjadikannya seorang yang baik dan mendalami ilmu syariat dan tasawuf. Okey, kita pergi kepada sumbangan. Sumbangan Zunnun al-Misri adalah dalam ilmu tasawuf. Beliau banyak memberikan petunjuk menuju kepada Allah sesuai dengan pandangan sufi. Zunnun al-Misri yang dianggap oleh sebilangan penulis sebagai bapa tasawuf yang meletakkan asas sebagai teori tasawuf, kemudian dikembangkan oleh tokoh sufi selepas itu. Satu teori itu memperkenalkan dirinya sebagai tokoh sufi pada zamannya
adalah teori makrifat. Zona Al-Misri adalah sufi pertama yang membezakan antara makrifat seorang sufi kepada Allah dengan makrifat yang hanya melalui perantaraan akal. Ajarannya itu memberi petunjuk untuk mendekatkan diri dengan Allah SAW sesuai dengan pandangan sufi. Okey, kesimpulan yang dapat saya ambil daripada kedua tajuk ini adalah, yang pertama adalah kita dapat mengetahui keburukan dan kebaikan jika kita tidak mengawal pemakanan. Okey, yang kedua adalah kita dapat mengetahui lebih mendalam mengenai kandungan yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang ketiga adalah kita dapat mengetahui lebih mendalam mengenai tokoh tersebut, yakni dari segi riwayat, pendidikan ataupun perwatakannya. Yang keempat adalah kita dapat mencontohi perwatakannya dan menjadikannya sebagai idola untuk ikutan. Okey, yang terakhir adalah kita dapat mengambil pengajaran ataupun hikmah di dalam peristiwa yang terjadi dalam riwayat hidupnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan saya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.